Baik, terima kasih Puan Atika. Okey, para peserta yang dihormati sekalian. So, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana sudi lagi bersama-sama dengan saya dan juga KB Slim River untuk kursus pembinaan rubrik. So, kita masuk pada hari kedua dan kita telah jalankan sesi perbincangan untuk membina rubrik masing-masing. So, sebelum kita teruskan dengan pembentangan, saya mohon maaf sebab tadi saya punya laptop dia hang. Bila buka banyak Google Meet tu dia hang dah. So nampaknya nak kena upgrade lah bagi dia punya processor tu yang lebih power lagi kan. Khususnya pada zaman online ini. Okey, baik, kita teruskan dengan pembentangan. So kita ikut kumpulan ke ataupun siapa-siapa yang willing untuk bentang? Sebab pembentangan ni sampai petang sebenarnya. So maknanya kalau tak sempat bentang sesi 11 hingga 12.30 ini, so petang nanti akan ada masa juga pukul 2.30 hingga pukul 4.30. So macam mana? Kita terus pada kumpulan satu ataupun nak kita willing saja siapa yang berkesempatan? Saya dari kumpulan 10 boleh nak bentang dulu tak? Boleh, silakan. So saya tandakan 11.10 dah ya. So mungkin pembentang kumpulan boleh ceritakan sedikit mengenai latar belakang kursus and then hasil pembelajaran yang yang hendak dicapai oleh pelajar dan juga bolehlah jelaskan berkenaan rubrik. Dan juga rakan-rakan yang lain baik sekali jika dapat memberikan cadangan-cadangan jika rubrik tu memang dah power dah ataupun dah tepat dari segi spesifikasi dia, okeylah kita ucapkan tahniah kepada pembentang. Dan jika ada aspek-aspek yang boleh ditambah baik lagi, mungkin kita boleh bagi cadangan kepada mereka sebagai menghargailah usaha yang telah mereka laksanakan. Silakan kumpulan pembentangan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan. Saya Cikgu Nur Afizah binti Tumijan daripada KV Slim River, mewakili kumpulan 10. Di sini saya ada share rubrik untuk pemarkahan bagi pentafsiran teori 1. Ada nampak tak semua? Nampak, besarkan sikit ke? Okey. Okey, berikut adalah tugasan bagi kursus DEA Part 2. 2342 Basic Electronic of Engineering bagi kursus teknologi elektrik lah. Okey, saya ambil contoh bahagi tugasan 1 bagi basic elektronik. Okey, kat sini macam biasa kita ada rubrik dia bagi kriteria 0 hingga 3 iaitu tidak memuaskan, kurang memuaskan, hasil kerja sebanyak 60%. Yang kriteria ketiga adalah kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja perpasukan sebanyak 10% yang merujuk ICGPA. Okey, bagi item pertama, kriteria pertama kita ada 2 kategori iaitu merujuk pada bahan rujukan dipilih bersesuaian dengan tugasan yang dilaksanakan bagi mewakili A1. Kedua adalah huraian dapat dihuraikan dengan jelas dan berstruktur mewakili taksonomi Bloom A2. Okay. Bagi itemnya ni biasa kita rujuk ikut ni lah dia punya kategori yang memuaskan dan hingga apa yang sangat memuaskan. Contoh kat sini adalah 0 iaitu tidak memuaskan adalah tidak pengetahuan mencari bahan rujukan dipilih bersesuaian dengan tugasan. Yang kedua, yang
yang satu mewakili kurang memuaskan adalah berpengetahuan mencari bahan rujukan dipilih bersesuaian dengan tugasan. Yang memuaskan pula adalah berpengetahuan tinggi mencari bahan rujukan dipilih bersesuaian dengan tugasan. Bagi yang sangat memuaskan adalah sangat berpengetahuan tinggi mencari bahan rujukan dipilih bersesuaian dengan tugasan. So kriteria bagi mewakili kriteria 1 ni, 1 dengan 2 tu lebih kurang sama lah. Untuk kita lebih detail lagi adalah bagi hasil kerja dia. Kerana dia adalah dalam 60% kan. So dia agak tinggi, so kita kena createkan lah. Ada 3 item yang kita yang dikira adalah pertama adalah melakar dan mengenal pasti litar skematik yang digunakan dengan betul. Okey, bagi item yang pertama adalah tidak berpengetahuan bagi melakar dan mengenal pasti litar skematik yang digunakan. Bagi item 1 iaitu memuaskan adalah berpengetahuan bagi melakar dan kenal pasti 1 hingga 2 bahagian litar skematik yang digunakan dengan betul. Bagi kriteria memuaskan pula adalah berpengetahuan bagi melakar dan kenal pasti 3 hingga 5 bahagian litar skematik yang digunakan dengan betul. Bagi item 3 iaitu sangat memuaskan adalah sangat berpengetahuan tinggi bagi melakar dan kenal pasti keseluruhan bahagian iaitu 6 hingga 8 bahagian litar skematik dengan betul. Kriteria bagi nombor 2 pula adalah membincangkan kegunaan aplikasi yang digunakan berdasarkan huraian iaitu A2. Pertama, bagi mewakili kosong adalah tidak berupaya membincangkan kegunaan aplikasi yang digunakan. Bagi mewakili 1 adalah 1 boleh membincangkan satu kegunaan aplikasi litar yang digunakan. Yang bagi mewakili 2 adalah boleh membincangkan 2 kegunaan aplikasi litar yang digunakan berdasarkan huraian dengan memuaskan. Yang sangat memuaskan adalah boleh membincangkan 3 kegunaan aplikasi litar yang digunakan berdasarkan huraian dengan jelas. Bagi item yang ketiga adalah menjelaskan operasi transistor litar berdasarkan huraian. Di mana kat sini yang kosong adalah tidak boleh menjelaskan operasi transistor dalam litar tu. Yang kedua adalah boleh menjelaskan 1 atau 2 kenyataan operasi transistor dalam litar dan memerlukan penambahbaikan. Manakala item yang untuk mewakili pemberat 2 adalah boleh menjelaskan 3 atau 4 kenyataan operasi transistor dalam litar berdasarkan huraian dengan memuaskan. Dan item pemberat yang ketiga adalah boleh menjelaskan 5 atau 6 kenyataan operasi transistor dalam litar berdasarkan huraian dengan baik. Manakala untuk item kriteria yang ketiga mempunyai 2 iaitu pelajar dapat membuat kesinambungan dalam penulisan A3 iaitu merujuk ICGPA, konteks dan domain hasil pembelajaran KKM 5 iaitu merujuk hasil pembelajaran bagi basic elektronik ni bagi tugasan adalah A3 iaitu PLO 5. So untuk pemberat kosong adalah tidak berupaya menulis idea. Pemberat pertama boleh menulis idea dan memerlukan penambahbaikan lanjut. Bagi pemberat kedua adalah boleh menulis idea dengan memuaskan. Bagi pemberat ketiga adalah boleh menulis idea dengan sangat baik. Manakala yang terakhir adalah pelajar menunjukkan pengetahuan dan pemahaman kepimpinan iaitu merujuk A3. Iaitu bagi pemberat kosong adalah tiada bukti jelas tentang pengetahuan pemahaman yang dizahirkan dengan amalan dalam amalan. Bagi pemberat pertama boleh memampirkan pengetahuan kefahaman asas kepimpinan dalam amalan tetapi memerlukan penambahbaikan. Manakala yang kedua adalah boleh
Tekan pengetahuan, kefahaman dan atas kepimpinan dan amalan tetapi memerlukan sedikit penambahbaikan. Dan yang terakhir adalah memaparkan bukti jelas tentang pengetahuan dan pemahaman yang disahihkan dan amalan yang sangat baik. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan yang membentang. Boleh kita pergi tengok yang atas? Yang atas sekejap ya. Okey. Okey. Okey kawan-kawan, ada apa-apa yang nak ditambah? Tapi sebelum tu boleh tak saya tahu apa hasil pembelajaran yang nak diukur ni? Hasil pembelajaran yang nak diukur adalah bagi tugasan satu ni merujuk pada efektif, iaitu discussion semiconductor device in term of application. So budak dapat menjelaskan semiconductor device iaitu peranti lah. Peranti dalam tajuk ni adalah transistor dalam sebuah aplikasi. So pelajar boleh menjelaskan peranti tersebut ya. Boleh menjelaskannya. Dalam apa-apa aplikasi. So berujuk A2 PLO5. A2 PLO5. So A2 tu ialah memberi maklum balas kepada fenomena ya. So yang dihasilkan ialah dalam bentuk apa ya, dia punya output dia, proses ke, dia buat ke ataupun laporan ke atau macam mana? Laporan. Laporan bertulis lah kan? Okey. So kawan-kawan ada apa-apa nak bagi cadangan? So persediaan, pelaksanaan dan pemantauan kita ada. Ya, silakan Cikgu Kamariah, Puan Kamariah, ada nak bagi cadangan. Maaf Doktor, Cikgu saya nak tanya, apa yang dimaksudkan dengan tiada pengetahuan, berpengetahuan tinggi. So macam mana kita nak mengukur tiada pengetahuan tu? Dia ada macam ada penerangan lain ke? Contoh bahan rujukan dipilih bersesuaian dengan tugasan yang dilaksanakan. Tiada pengetahuan. Macam mana kita nak tahu yang budak tu memang tiada pengetahuan? Adakah dia out terus daripada topik yang dibincangkan ataupun macam mana? Itu saja soalan saya. Kalau merujuk saya lah kan, tidak pengetahuan ni dia macam bagi penjelasan satu kenyataan tu tidak berkaitan dengan yang topik yang kita bincangkan dalam laporan tu. So kita anggap dia tiada pengetahuan lah. Mungkin boleh saya nampak apa yang ditanyakan oleh Puan Kamariah tu. Sebab di sini dinyatakan bahan rujukan. Okay, so maknanya mungkin kita tak boleh nak assume dia tidak ada pengetahuan dalam mencari rujukan itu. Tetapi daripada laporan yang kita peroleh itu, mungkin kita boleh tengok dari segi kesesuaian rujukan untuk menyokong hujah yang diberikan dalam laporan itu. Saya rasa lebih kepada itulah. Maknanya kesesuaian hujah yang digunakan, kesesuaian rujukan yang digunakan untuk menyokong hujah dalam laporan itu sewajarnya boleh digunakan lah. Sebab bila kita, maksudnya doktor kita kena baiki penulisan tu, maksudnya cara penulisan kita tu lah menggambarkan kepada 1.1 tu. Ya, 1.1 ni kena sebab dia kena ubah ayat je lah ya. Ubah ayat sebab di sini menyatakan bahan rujukan bersesuaian. Bila kita menulis rubrik ini, kita yang simple lah, contoh macam dari segi bahan rujukan, apa masalah dengan bahan rujukan? Dari segi kesesuaian bahan rujukan yang selari dengan topik misalnya, ataupun rujukan adalah terkini. Contoh lagi, bahan rujukan adalah selari dengan isi kandungan laporan, contoh macam tu. Tapi kalau kita assume dia tidak ada pengetahuan, saya rasa bagi saya sendiri dia
agak kurang sesuai lah ya. Tiada pengetahuan mencari bahan rujukan. Mungkin sebab kita hanya dapat produk dia sahaja. Betul tak? Laporan kan? Laporan. Dapat laporan. Jadi pada pandangan saya lah, dia baik sekali kalau boleh disesuaikan deskriptor ini dengan bahan rujukan yang bersesuaian itu tadi. Kalau boleh, kalau yang macam kurang memuaskan, saya tulis kat tu hanya merujuk satu bahan rujukan saja. Boleh ke? Sebab Ke di yang sini seterusnya merujuk pelajar hanya membuat 2 bahan rujukan. Macam tu ke? okay. Kalau 1.1 ni ditulis ialah bahan rujukan dipilih bersesuaian. Betul tak? So maknanya dari segi kesesuaian bahan rujukan lah. Jadi kalau yang sangat memuaskan, maknanya semua bahan rujukan itu, semua bahan rujukan yang digunakan adalah sesuai ataupun bertepatan dengan isi kandungan ataupun fokus laporan itu. Contohnya kalau dia menceritakan tentang amali elektronik contohnya. So maknanya bahan sokongan itu berkait dengan amali elektronik lah. Dia tidak adalah menceritakan tentang pendidikan jasmani ke, agama Islam ke, ataupun matematik rujukan itu. Nampak tak dia punya idea tu? Sebab di sini ada bahan rujukan yang bersesuaian lah. Ada kawan-kawan yang nak tambah lagi? Sebab kita kalau boleh nak tambah, nak bagi cadangan, input yang mungkin boleh membantu kawan-kawan kita lah memantapkan rubrik ni. Ada tak kawan-kawan idea? Ataupun nak tak setuju dengan apa yang saya cadangkan itu? Nak tanya, saya Syarul. Ya, silakan. Daripada KBC River lah, bengkel BKP. Ya, silakan. Cuma nak tanya Puan Nur Afizah lah, untuk bahan rujukan tadi tu kan, macam mana kita, maaf kalau saya tinggal, macam kita nak tahu bahan rujukan yang dipilih tu bersesuaian? Adakah cikgu tengok bahan rujukan tu, adakah cikgu just tengok dia punya reference ataupun apa-apa medium lah yang boleh kita tahu dia ada bahan rujukan, dia merujuk kepada bahan rujukan? Itu saja. Okay, dalam item untuk bahan rujukan ni, pelajar akan buat laporan di bahagian rujukan tu, kita akan tengok lah sama ada dia rujuk buku ke, internet ke. Dia kalau macam dalam buku tu, kebanyakan dia ada link kan, so dia akan share sekali dengan link tu, kita boleh buka sama ada dia berkaitan atau tidak lah. Jawab tak Cik Syarul? Oh, maksudnya based on reference lah kan? Based on reference. Okay, faham. Ataupun maksudnya ialah ataupun maksudnya ialah pernyataan-pernyataan dalam laporan itu disokong oleh bahan rujukan yang establish lah, maksud ya, yang bertepatan tu, macam tu. Itu dua benda yang berbeza tu. Sama ada yang nak rujuk, tengok bahan rujukan sesuai, ataupun pernyataan dalam laporan disokong oleh hujah yang daripada sumber rujukan yang kredibel, macam tu. Okay. Silakan Cikgu Sarus, saya minta maaf saya mencelah tadi. Okey. Okay, betul lah tu. Maksudnya cikgu tengok reference and then cikgu boleh simpulkan yang pelajar ni akan buat laporan tu based on buku rujukan ataupun rujukan yang berkaitan lah kan? Betul tak? Betul lah. Cumanya itulah yang macam yang doktor cakap tadi, yang berpengetahuan tinggi, sangat berpengetahuan tu, apa KPI dia, apa dia punya, apa orang kata, dari sudut macam mana tu kita nak nilai. Contoh kalau pelajar bagi 10 rujukan, maksudnya dia berpengetahuan tinggi, macam tu. Okey, kalau macam sangat berpengetahuan tinggi ni, kemungkinan pelajar mungkin ada relate rujukan dia dalam 5 atau 6 lah. Sepatutnya saya kena letak dalam situ lah. Kan sebab okey. So dari pendapat situ saya lah, pendapat saya lah, letak mungkin boleh cikgu boleh letak kot berapa bahan rujukan tu. Ada so, kalau untuk berpengetahuan tinggi tu mungkin 7 ke 8 ke kan. Depends lah, tengok pertimbangan cikgu. Okay. Pendapat doktor macam mana? Itulah sebab di sini dari segi pada pandangan saya,
sebab dia punya kriteria dia ialah bahan rujukan bersesuaian kan, bahan rujukan bersesuaian. Saya percaya telah diekstrak daripada hasil pembelajaran ni lah dari segi bahan sesuai, bahan rujukan yang bersesuaian. Bila kita kata bahan rujukan ni, dia ada lebih daripada satu interpretasi. Yang pertama seperti yang dinyatakan oleh Cikgu Syahrul tadi, di belakang itu reference itu merujuk kepada reference itu cukup tak cukup ataupun mungkin terkini tak terkini. Secondly ialah dari segi sokongan hujah itu, interpretasi yang kedua, adakah hujah itu disokong oleh rujukan yang muktabar daripada sumber-sumber yang kredibel. Yang ketiga apa tadi bahan rujukan, penulisan dari segi bahan rujukan itu sama ada dia mengikut format-format tertentu seperti contohnya APA dan sebagainya. Macam tu. So yang di sini ialah bahan rujukan yang bersesuaian. Betul ke? Betul. So maknanya kena alignkan lah apa yang dimasukkan bersesuaian tu. So pelajar pun kena, bila kita bagi rubrik ini kepada pelajar, kita kena maklumkan kepada pelajar bersesuaian ni apa dia. Macam tu, bersesuaian ni. So mesti kita dah ada definekan bersesuaian. Sama ada bersesuaian tu adakah dia dalam bidang kita ke, ataupun bersesuaian tu dari segi bilangannya ke, macam tu. Okay, ini pandangan saya lah. Kawan-kawan ada nak tambah lagi? Okay. Assalamualaikum Doktor, Cikgu Nur Afiza. Okay, macam saya tak tahulah ini macam maksudnya pandangan saya. Okey, satu yang saya faham apa yang Dr. Zahari cuba sampaikan adalah bila kita memilih kriteria ni sebenarnya sekecil-kecil bahan rujukan pun sebenarnya dekat situ kita dah kena spesifikkan. Kita nak ukur daripada sudut rujukan tu daripada sudut lampiran ataupun kita nak bahan rujukan tu daripada sudut terkini ke, berkaitan dengan topik ke. Maksudnya dekat kriteria tu kita dah kena betul-betul spesifikkan dekat situ. Betul tak Doktor? Ya, betul. Okey, lepas tu lagi satu, okey, misalan lah yang saya nampak, tak tahu, saya pun baru nak belajar benda-benda ni kan. Okey, katakan tadi kalau kita meletakkan dekat macam ni contoh tidak berpengetahuan ni semua. Okey, macam Cikgu Afiza tadi dia kata mungkin dia nak masukkan katakan kalau sangat berpengetahuan ada 10 rujukan. Okey, tapi pada pandangan saya lah, contoh kita bila setiap kohort ataupun setiap pelajar dia punya apa orang kata level dia adalah berbeza-beza. Jadi kalau kita memakai satu rubrik, katakan untuk kohort ni lah, katakan pelajar yang tahun ni kita letakkan 10 rujukan. Misalnya rubrik tu digunakan untuk tahun depan, kita letakkan pada pelajar yang pencapaian dia rendah lagi, maksudnya benda tu takkan dapat dicapai dan dia punya markah akan jadi maksudnya dapat kurang lah. Mungkin lah, saya tak tahulah ini kita tanya pada doktor lah yang pakar. Mungkin pada saya lebih baik rubrik tu dekat dalam deskriptor dia kita tak letakkan contoh item 10, 5, 8 berapa-berapa. Mungkin kita letakkan di belakang panduan 1, panduan pemakahan. Okey, yang mana panduan pemakahan tu kita boleh update ikut maksudnya kalau kita rasa tahun ni adalah pelajar tu macam level dia tinggi, so bolehlah 10 rujukan. Bila kita mengajar subjek yang sama untuk tahun yang next dia adalah pelajar tu rendah sikit, mungkin kita letakkan rujukan dia 5 sebab bila kita menggunakan rubrik yang sama untuk pelajar yang berbeza-beza dia akan maksudnya benda tu kita tak akan dapat capai lah. Boleh ke macam tu Doktor? Kalau pada pandangan saya lah, sebab bila kita letakkan satu yang spesifik kat situ 10, dia akan jadi kalau budak tak dapat mencapai 10, dia tak dapatlah markah penuh tu. Macam tu lah. Macam mana pandangan Doktor? Sorry saya nak interrupt sikit. Saya rasa macam yang Cik Zanika cakap tu ada betul juga. Tapi macam yang doktor maklumkan, sebelum kita nak buat penilaian kita maklum pada pelajar, contohnya macam untuk bahan rujukan, kita setkan, kita bagi tahu okey rujukan mesti maksimum ataupun minimum berapa. Jadi saya rasa kalau pelajar dia dah tahu berapa jumlah rujukan yang kita mahu, pelajar dia akan cuba untuk ikut
jumlah yang cikgu nak tu lah. Tak tahulah macam mana doktor, pandangan doktor macam mana, sebab saya rasa macam itulah kalau kita maklum pada pelajar daripada awal, so pelajar dia dah tahulah berapa yang apa yang perlu diikuti untuk pemarkahan nanti. Okey, baik. Terima kasih ya. Silakan. Puan Zafira, Cikgu Zafira nak tanya, sebelum Cikgu Zafira pengamalan dalam PDPC atau PDPR untuk amali, adakah Cikgu Zafira terangkan dulu rubrik ni kepada pelajar? Saya nak tanya itu je. Okey, macam saya dah maklumkan kalau kata untuk folio kan apa perkara-perkara yang saya akan nilai lah pada pelajar dari segi penulisan dia dan juga rujukan. And then kita dah maklumkan macam mana pun untuk folio saya nak ada rujukan apa item-item yang perlu ada dalam folio lah. Supaya pelajar jelas, at the end kita buat pemarkahan, bila pelajar tak tahu apa yang dia akan dinilai, dia akan buat macam sambil lewa lah. Macam saya akan maklumkan, okey kalau untuk pengenalan dan sebagainya, rujukan, kesimpulan, dia punya maklumat-maklumat yang nak kita nilai, memang saya akan maklumkan. Sebab saya rasa macam tak fair kalau saya tak maklum pada pelajar and then tiba-tiba saya nilai dia, macam tu. Okey, sebenarnya saya pun buat macam tu juga kepada pelajar saya, yang mana saya akan maklumkan dulu, saya akan terangkan rubrik ni kepada pelajar supaya pelajar tahu apa yang dia perlu buat untuk mendapat markah yang terbaik. Dan saya nak tanya doktor, adakah tindakan saya ni betul ataupun menyalahi etika ataupun keperluan MQA macam tu? Sebab kita nak guide pelajar sebenarnya untuk amali ni, kita nak guide pelajar. Bila kita cakap nak buat amali, benda ni kemahiran kan. Jadi kita nak pelajar kita mahir. That's why kita terangkan kepada pelajar dulu apa yang pelajar perlu capai untuk dapat markah yang paling tinggi. Macam mana doktor? Adakah dia betul tindakan ni ataupun salah doktor? Okey, baik. Soalan yang cukup bagus dan perbincangan yang cukup hangat ni pagi ni. So alhamdulillah saya sangat teruja untuk berkongsi juga pada pagi ini. Okey, rubrik ini, okey, dia ada beberapa jenis rubrik. Okey, rubrik analitik, rubrik holistik, kemudian ada juga fahaman yang menyatakan ada rubrik umum dan juga ada rubrik khusus berasaskan task. Okey, so secara umumnya selalu yang merujuk kepada apa yang dikatakan sebagai rubrik yang diceritakan ataupun dibincangkan di sini lebih kepada macam tugasan, kita minta pelajar kita buat laporan, amali, kemudian ataupun pembentangan. Okey, so rubrik-rubrik ini selalunya lebih kepada, dia bukanlah berbentuk task spesifik lah. Maksudnya dia tidak ada memberikan jawapan di situ. So rubrik-rubrik sebegini tidak ada masalah untuk kita kongsikan di peringkat awal. Bahkan digalakkan sebenarnya untuk kita kongsikan sebelum kita beri tugasan kepada pelajar kita. Dan di peringkat awal tu supaya pelajar kita dia tahu apa ekspektasi kita dalam projek yang bakal dilaksanakan itu. Okey, so dan di situ pelajar boleh melaksanakan penilaian kendiri, dia dah sampai tahap yang mana dah sebenarnya. Untuk mendapat contohnya katalah ada 5 markah untuk kriteria pertama. So dia tahu apa yang dia perlu lakukan untuk mencapai kriteria tersebut dengan syarat dia punya deskriptor dan kriteria dibina dengan selari dengan kita punya hasil pembelajaran. Dan juga deskriptor itu mestilah betul-betul dapat difahami. That's why sebelum kita beri ataupun laksanakan satu tugasan, pelajar-pelajar ini baik sekali jika kita dapat berbincang dengan pelajar. So you faham tak? Contohnya bersesuaian tadi. Apa yang dimaksudkan dengan bersesuaian? So di sinilah ruang untuk kita bersama-sama dengan pelajar mendapat satu fahaman ataupun persetujuan. Oh, bersesuaian ini macam ni yang cikgu nak sebenarnya. So maknanya tidak ada kekeliruan lah selepas ini, selepas melaksanakan projek itu. Ini yang sebenarnya digalakkan bila sebelum kita melaksanakan satu tugasan menggunakan tugasan yang ada rubrik. So kita boleh berbincang dengan pelajar kita, share dengan dia macam tu. Okey? Boleh? Baik doktor. Jelas. Puan Kamaria, silakan. Saya nak bertanya, dalam amalan baiklah pembinaan rubrik kan, kita digalakkan untuk berbincang dengan student dalam rubrik yang kita bina tu. Adakah kita boleh menukar
Maksudnya rubrik tu kita dah buat dah, tapi disebabkan student kita kata, cikgu saya tak nak macam ni cikgu sebabnya saya rasa saya tak mampu nak buat. Boleh tak kita menukar beberapa skala yang ada dalam rubrik yang telah kita buat tu? Okey, bagus juga soalan ni. Terima kasih Cikgu Maria. Okey. Kita melibatkan pelajar untuk membincangkan berkenaan rubrik yang kita bina. So maknanya kita dah ada kerangka asas mengenai rubrik itu, bukanlah berbincang dengan pelajar, okey kita nak letak apa yang dalam rubrik ini, bukan macam tu maksudnya. So tanpa kita ada rubrik itu di peringkat at the first place lah. Okey, so maknanya bila kita nak bincangkan dengan pelajar, kita dah ada dah asas ataupun kerangka rubrik yang kita nak beri kepada pelajar itu, yang kita terjemahkan berdasarkan kepada hasil pembelajaran kita. Itu kena take note yang dari segi keselarian antara rubrik dengan hasil pembelajaran. Okey, so katalah dalam perbincangan dengan pelajar tu, cikgu saya tak nak lah, tinggi sangat lah cikgu buat ni kan, contoh. Okey, so cikgu cikgu adalah orang yang boleh buat keputusan. Maknanya it's not simply kita terima je pandangan pelajar itu, bukan macam tu. Okey, kita boleh terima pandangan pelajar jika ianya melibatkan benda-benda yang tak jelas, yang dia tak faham, macam tu. Okey, yang penting ialah rubrik itu mesti selari dengan hasil pembelajaran. Kalau pelajar minta kami tak boleh capai lah tahap ni, tapi sehinggalah dia mengubah jadi rubrik itu tidak selari dengan hasil pembelajaran, itu adalah salah satu yang sangat menyedihkan lah. Maknanya walaupun kita ada give and take, mungkin dari segi kejelasan, mungkin pelajar ada cadangkan aspek lain. So kalau selagi mana dia tidak tidak mengubah terjemahan daripada hasil pelajaran tu, is okay, boleh. Macam tu. Okay? Okay, baik, terima kasih. Okay. So maknanya kita ada power lah, maksudnya it's not simply pelajar, kita bincang dengan pelajar and then pelajar bagi cadangan, yang ni tak boleh lah cikgu, kan. So itu kita kena fikir kembali. Adakah kalau kita buang kriteria itu, dia akan menyebabkan hasil pembelajaran itu tidak tergambar melalui kita punya rubrik itu. Kalau kita hanya mengikut pelajar kita dan menyebabkan rubrik kita ni tidak mewakili hasil pelajaran, so dia tidak hasil nanti pelajar hasilkan nanti, dia punya produk ke dia punya proses, dia tidak menggambarkan hasil pelajaran. So at the end kita tidak mengukur dengan tepat mengenai prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar itu. Okay? Is it clear everyone? Cakap bahasa Inggeris pula ni. Clear, Doktor. Okay, Alhamdulillah. Okay, so clear So maknanya itu yang penting tu. That's why itu sangat penting lah kita punya hasil pembelajaran. Kita nak kena terjemahkan daripada PLO tu kepada CLO, and then CLO itu ke dalam bentuk yang kita nak ajar itu. Okay, dalam bentuk isi kandungan, kurikulum dia, kemudian assessment dia, aktiviti dia mesti selari macam tu. Okay, so itu adalah antara aspek-aspeknya lah. Okay, kalau kita tengok 1.2 pula ni, okay, huraian dapat dihuraikan dengan jelas dalam struktur. Okay, bila kita menulis kriteria tu pendek je, maksudnya dari segi huraian. Okay, huraian macam, okay. So yang menjelaskan kriteria huraian itulah pada tahap penilaian itulah, ataupun tahap prestasi tu, 0, 1, 2, 3. Contohnya huraian itu isi kandungan tidak dihuraikan macam mana? Isi kandungan tidak dihuraikan dengan jelas, tapi jelas itu perlulah di-explain dengan pelajar. Tak dihuraikan dengan jelas macam mana, ataupun isi kandungan itu adalah terhad. Okay? Terhad dalam menyampaikan, ataupun isi kandungan itu ataupun huraian itu dia mumbling, macam penulisan ni macam dia tidak ada fokus. Itu antara aspek-aspek yang kita boleh isi dalam part huraian inilah. Contoh kan, kalau yang ini, puan yang membentang ni, kita bukanlah nak komen, maksudnya bukanlah nak merendah-rendahkan rubrik ini, just sebagai orang kata satu cadangan lah. Mungkin kalau boleh, kalau sesuai bolehlah ambil, kalau tak sesuai mungkin boleh remain the same lah. Tetapi bila kita lihat rubrik ini ada part-part yang mungkin boleh diperbaiki lah kan. Contohnya 1.2. Okay, kejap ya. Okay, huraian dapat dihuraikan dengan jelas dalam struktur. Okay, tidak berpengetahuan dalam membuat huraian dengan jelas dalam struktur. So ini saya rasa perlu dilihat semula lah yang ni. Okay, dia bukan tidak berpengetahuan, mungkin kita komen dari segi huraian dia tu.
Kenapa? Sebab kita dah kata dia berstruktur. So mungkin dari sini dia tidak berstruktur ataupun tidak berfokus huraian tu. Jelas tak? Doktor, atau boleh kita ubah kepada huraian tidak jelas dan tidak berstruktur untuk pemakaran tidak memuaskan. Boleh ke macam tu? Boleh, tapi kita kena jelaskan di peringkat awal apa yang dimasukkan dengan berstruktur dan ataupun juga dengan jelas. Ya, kepada pelajar kita. Supaya kita ada satu fahaman yang sama dengan pelajar kita. Begitu juga dengan rakan-rakan yang seangkatan dengan kita mengajar topik yang sama ataupun kursus yang sama. So biarlah dapat kefahaman yang sama. Kalau tidak nanti saya fahaman lain, cikgu Fatur Rahman lain, cikgu Atikah pun lain. Sebab dia jelas dan berstruktur tu tidak dia highly inference lah. Okay? Okay, baik doktor, baik. Okay. Kemudian penilaian hasil kerja 60%, melakar dan kenal pasti litas skematik yang digunakan dengan betul. Okay, yang ini sebenarnya nak tanya apa ni? Kita nak apa sebenarnya? Dari segi kemahiran dia melakar ke? Pelajar akan melakar litas skematik lah. Yang ada berkenaan dengan transistor. So maknanya hasil lakaran lah kan? Dia punya hasil lakaran dan pelajar tersebut akan kenal pastilah. Skematik tu ada sambungan. So daripada situ saya dah stagekan sama ada sambungan satu atau dua bahagian tu dengan betul dan seterusnya lah. So dia akan ada 8 bahagian lah kan? Okay, so kalau ada 8 bahagian kita boleh gunakan kuantiti lah macam tu, tak apa. 6 hingga 8 bahagian. Kalau 7 macam mana? Oh 6 masuklah. 6 termasuklah. 8. Sangat pengetahuan tinggi bagi melakar dan kenal pasti keseluruhan bahagian litas skematik yang digunakan dengan betul. Assalamualaikum Doktor, sorry. Silakan. Okay, saya Cikgu Asmariza dari KV Manjung. Ya, silakan. Akan nak tanya Fiza, yang 2.1 kan, melakar dan kenal pasti tu, itu memang A1 Dia punya CLO dia. Okay. Sebab akak rasa, ini pandangan saya lah ya. Saya rasa apa yang perkataan keyword tidak berpengetahuan tu macam tak sesuai ya doktor. Mungkin tidak melakar lah kot. Dia terus pergi kepada tidak dapat melakar. Kan dia terus kepada apa? Nak kata psikomotor bukan psikomotor dia terus kepada kan tidak. Kat sini tugasan efektif tu tugasan lah. Tugasan. So kita rujuk pada terus je lah melakar lah. Saya tak sepatutnya letak pengetahuan tu lah. Betul. Maknanya tidak dapat melakar ataupun macam tu lah kot kan. Itu pandangan saya lah. Okay, itu saja. Okay, tidak dapat melakar litas skematik dengan tepat contoh kan. Begitu juga dengan 1.2 tadi tu tidak dapat membuat huraian macam tu jugalah. So tidak berpengetahuan tu semua mungkin boleh difikirkan untuk digugurkan lah. Okay, membincangkan kegunaan aplikasi litar yang digunakan. Sorry doktor, saya nak tanya sikit boleh tak? Silakan. Okey, pada pandangan doktor, untuk perkataan tidak berupaya, tidak berpengetahuan dan sebagainya adakah dia sesuai digunakan masa kita buat rubrik? Sebab dia macam tak ada pengukuran kan. Kalau yang saya nampak lah dia macam doktor cakap lah, pengetahuan tu mungkin pada saya lain, pada cikgu ni lain dan pada cikgu yang seorang lain. Adakah dia tidak sesuai kita gunakan masa kita nak buat rubrik ni? Okay, bila kita kongsikan dengan pelajar, bila the word dia tu tidak berpengetahuan, so dia adalah satu yang pada saya dia negatif lah kan, tidak berpengetahuan. Tapi dari segi apa yang ditanyakan oleh cikgu tadi, kita kena kurangkan dari segi highly inference punya descriptor. Contoh macam tadi jelas, berstruktur, bersesuaian. So kita kena kurangkan menggunakan istilah-istilah berkenaan. Contoh kan kalau kita mengukur tentang orang gelak ketawa kan. Gelak ketawa. So antara ciri gelak ketawa tu ialah mungkin mulut dia terbuka. Ataupun volume suara itu tinggi. Kah macam tu kan. So maknanya daripada situ kita boleh bina dia punya deskriptor. So gelak dengan kuat ataupun kuat tu pun ini juga kan. Gelak sehingga tercabut gigi contohnya.
Okey, gelak sehingga sampai satu tahap yang penggelak yang paling kuat. So maknanya di sini kita boleh meminimumkan dari segi inference itu tadi. Interpretasi yang berbeza-beza antara saya, antara Cikgu Kamalia dan juga antara orang-orang yang lain. Macam tu. Okey? Okey doktor, terima kasih. Tapi nak mencari deskriptor yang tepat itu menggambarkan tentang satu-satu tingkah laku, so dia perlukan diteliti berulang-ulang kali lah, macam tu. Okey, ada yang nak tanya soalan, silakan Cikgu Kamalia. Okey, maaf doktor, saya nak tanya satu kan, macam tadi kan Melaka dan mengenal pasti lintas magnetik tu untuk 2.1 tu, katakanlah kita memang kita tahu budak-budak elektrik dia mesti boleh sekurang-kurangnya boleh melukis satu atau dua lah kan. Jadi katakanlah tidak dapat Melaka tu, kita dah pasti dah lah student kita tak akan buat lah, dia mesti boleh bagi sekurang-kurangnya satu. So boleh tak kita kosongkan bahagian kosong tu tak ada? Untuk kosong ni tidak ada lah, kita blackkan lah, hitamkan dia. Kita kosongkan, tak semestinya 4-4 bahagian tu penuh. Ataupun macam tadi memilih rujukan, sangat berpengetahuan tinggi. Kita rasa macam student kita ni tak akan dapatnya lah sangat berpengetahuan tinggi. So rujukan itu kita student kita setakat 3 saja untuk wajaran, contoh wajaran 2 saja kan. So boleh tak kita kosongkan ruang itu? Okey, baik. Soalan yang cukup bagus. Okay, first kali kita punya scale ini dia mesti continuous. Okay, continuous maksudnya 0, 1, 2, 3 sehingga dia continuous lah, berterusan macam tu. Okay, so bila kita kita assume bahawa satu-satu tahap itu memang tidak tercapai lah ataupun mungkin tidak relevan dalam konteks kelas kita. Takkan yang ini pun pelajar tak boleh buat kan? So kita boleh blackkan ataupun kita boleh hitamkan kawasan tersebut. Kita boleh hitamkan kawasan tersebut. Cuma yang dicadangkan oleh Brookhart 2013, dia menyatakan bahawa walaupun pelajar tak boleh capai, misalnya yang minimum tadi contoh kosong tadi kan, kita percaya bahawa pelajar tak buat. Tapi menurut Brookhart 2013, dia cadangkan perlu dimasukkan juga. Macam tu. Okey? Okey. Baik, okey. Okey, ada lagi? Doktor, saya nak tanyalah macam untuk amalan yang doktor amalkan lah untuk pembinaan rubrik ni, adakah sebenarnya yang saya nampak, sebab walaupun kita nampak benda ni rubrik ni macam benda kecil je, tapi sebenarnya setiap perkataan yang kita pakai di kriteria dan juga di dalam setiap deskriptor di dalam tu adalah kita kena pilih betul-betul yang tepat. Okay, macam saya nak tanya untuk amalan yang doktor, adakah dalam pembikinan rubrik ni walaupun itu adalah subjek ataupun khusus kita, tetapi berlaku sesi perbincangan ataupun duduk sama-sama cari satu rubrik yang memang sesuai untuk sesuatu tu, ataupun memang dibuat seorang-seorang je, maksudnya macam ni lah kami untuk KV, kebanyakan kami ni hanya membuat untuk kursus-kursus yang kami ajar, jadi dia tak ada berlaku perbincangan yang maksudnya yang tepat lah untuk maksudnya kita nak dapat satu hasil yang ni kan. Okay, jadi untuk doktor sendiri macam mana? Adakah benda tu berlaku, perbincangan tu? Okay, perbincangan itu sangat-sangat digalakkan. Okey, kalau kita lihat semalam waktu kita bincang contoh macam kriteria dan juga rubrik yang saya dah buat dan saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pelbagai idea yang keluar itu. So itulah yang memang yang digalakkan bila kita buat rubrik itu, digalakkan untuk adanya proses perbincangan itu. Adanya proses perbincangan, sebab apa? Kita takut bahawa bila kita menterjemahkan hasil pelajaran tu, satu, kita tidak menggambarkan keseluruhan output yang kita nak daripada hasil pelajaran tu. Yang kita bina rubrik tu, dia tidak maksudnya apa cater kita punya hasil pelajaran tu. Macam tu, kita nak kurangkan benda-benda macam ni lah. Tapi that's why kita perlukan perbincangan sesama dengan rakan-rakan, and then untuk mengurangkan bias ataupun vogue tadi tu ataupun kabur-kabur tadi tu, dengan pelajar kita bincang dengan mereka, jelaskan apa yang dimasukkan demikian.
So bila kita buat macam tu, dia akan meningkatkan kesahan lah dari segi kandungan rubrik itu. Okay, dan rubrik ini bila kita dah pakai tahun ni mungkin kita nampak ada kekurangan, so kita tambah baik lagi. Untuk tahun depan, so kita dah bertambah baik berbanding tahun sebelumnya rubriknya. So bila kita berdepan dengan situasi tu, oh yang ni tak sesuai lah kriteria dia, ataupun kriteria ni tidak menggambarkan hasil pelajaran, ataupun kita punya deskriptor ni tak jelas menggambarkan hasil pelajaran. Lari pula kriteria lain, deskriptor lain. So yang itu kita boleh ubah. Itu fleksibelnya kita punya rubrik. Tetapi kalau dia melibatkan lebih daripada seorang tenaga pengajar, so baik sekali bila nak ubah tu berbincanglah dengan kawan ni guna rubrik lama yang dia dah ubah dah dengan yang baru. Macam tu. Okay? Okey, doktor, jadi kan kalau maksudnya sekarang ni misalnya macam untuk KV pun kami dah habis semester kan. Maksudnya benda-benda yang misalnya lah sebab kita pun tak ada ilmu kan. Jadi benda-benda yang macam ni, contohlah macam Cikgu Afizah ni dia dah buat satu rubrik dengan hasil usaha sendiri dengan kefahaman sendiri. Jadi benda ni bila dia dah walaupun benda ni bila kita sama-sama semak belajar balik, benda tu ada penambahbaikan. Contohlah macam tadi daripada sudut rujukan paling kecil je, baru rujukan belum konten lagi dalam kan. So dia dah buat penilaian kepada budak dan benda ni maksudnya dah keluar markah. Jadi rasanya apakah satu tindakan yang sesuai ataupun tindakan penambahbaikan yang kita boleh ambil untuk maksudnya nak memastikan maksudnya hasil pembelajaran tu memang tercapai walaupun rubrik kita tadi adalah rubrik yang macam mana nak tak begitu jelas. Ada tak satu cadangan daripada doktor macam mana? Bagus ya, sebab sekarang ni cuti, why not set upkan meeting ataupun perbincangan, dapatkan idea-idea daripada kawan-kawan lain, komen daripada kawan-kawan lain. Contoh macam sekarang ni lah. That's why saya minta tuan-tuan dan puan-puan buat rubrik yang memang nak digunakan. Jadi terus dapat input yang boleh ditambah baik macam tu. So since sekarang ni tengah bercuti, why not cuba tambah baik alat-alat instrumen penilaian yang pentaksiran yang digunakan itu. Khususnya rubrik lah, sebab dia rubrik ni walaupun dia bagus, mudah untuk kita marking, bantu kita marking, tapi kalau dia tidak dibina dengan kriteria yang baik, maka kita punya interpretasi pun meleset berdasarkan kepada hasil pelajaran kita nak ukur itu. That's why sekarang ni cuti, why not gunakan masa yang ada. Okay, tunjukkan rubrik ini contohnya kepada rakan-rakan lain yang mengajar kursus yang sama misalnya. Apa komen you tentang saya punya rubrik ni? Boleh tak? Ataupun mungkin sekarang ni dah jumpa dah kawan-kawan yang mengajar kursus yang sama dari KB-KB yang berbeza, why not, okay, boleh tak tengokkan rubrik saya ni? Saya rasa macam dah bagus dah, tapi daripada feedback yang diberikan oleh kawan-kawan daripada KB lain, so ada tak cadangan penambahbaikan kalau ada kan? So itu dapat meningkatkan dari segi kualiti rubrik yang kita bina lah, macam tu. Okey, doktor, lagi satu soalan yang saya nak tanya. Banyak sebenarnya nak tanya. Okey, tapi tak apalah, maksudnya kita sama-sama sharing kan, sebab benda ni kita susah nak dapat expert sebenarnya. Okey, katakanlah macam ni. Okey, contoh saya rasa saya nampak rubrik ni kalau untuk mengukur benda-benda yang praktikal, dia macam tak jadi masalah. Dia macam senang sikit nak cater. Tapi kalau untuk benda-benda yang melibatkan afektif, dia akan jadi sukar sedikit untuk kita buat ni. Okay. Maksudnya macam soalan saya, contohlah katakan kita ambil satu subjek, katakan sejarah. Katakan dia punya hasil pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti sejarah-sejarah di Malaysia, contoh macam itulah. Maksudnya tugasan dia bagi dalam bentuk folio. Okay, jadi daripada sudut pembikinan ataupun pembuatan rubrik tadi, dia punya kriteria tu pada pandangan doktor lagi elok dia berbentuk kriteria-kriteria tu. Contoh dalam folio tu ada pengenalan, isi kandungan, rumusan, format dan sebagainya, ataupun lebih kepada katakan sejarah di Malaysia tu yang pertama katakan ada bandar-bandar bersejarah, yang kedua tokoh sejarah, yang ketiga contohnya bendera Malaysia, yang keempat pada doktor, pandangan doktor, rubrik yang
ciri yang pertama tadi ke ataupun yang kedua tu lagi, maksudnya mana yang lagi bagus ataupun mana yang lagi patut digunakan untuk mengukur benda-benda yang bersifat afektif tadi, Doktor? Okey, baik. Soalan yang cukup bagus. Okey. Bila kita menentukan kriteria itu, sama ada kriteria berdasarkan kepada hasil laporan ataupun kriteria berdasarkan kepada tema-tema sejarah tadi tu, so yang mana satu yang berkait dengan hasil pembelajaran? Yang mana satu yang berkait dengan hasil pembelajaran? So that's why bila semalam sewaktu bengkel kita, yang pertama sekali kita ada hasil pembelajaran, and then kita constructkan apa kriteria yang boleh digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran tersebut. Itu step dia yang penting. So kalau kita punya rubrik, contohnya pengenalan, okey, kemudian rujukan, okey, itu kita boleh bagikan skor kepada dia, tetapi adakah kriteria itu selari dengan kita punya hasil pembelajaran? Contoh kalau hasil pembelajaran kita ialah untuk menghasilkan satu laporan mengenai sejarah-sejarah yang ataupun latar belakang sejarah-sejarah negeri di Malaysia. Contoh macam tu kan. So kalau macam tu menghasilkan satu laporan. So bolehlah kriterianya contohnya dari segi organisasi dia, dari segi kandungan dia. So selari tak dengan hasil pembelajaran tu. So pada saya kalau itulah dia punya hasil pembelajaran, maka tak ada masalah lah kalau kita menggunakan yang itu. Tapi kalaulah dia punya hasil pembelajaran itu dia lain, maksudnya dia bukan benda yang itu yang nak diukur. So kriteria itu, pemilihan kriteria itu sangat kritikal lah untuk kita tentukan. Yang penting sekali dia mesti selari dengan hasil pembelajaran itu. Itu je yang penting semasa kita menentukan kriteria yang perlu dimasukkan dalam rubrik. Jelas ke tidak? Terima kasih. Okey, jelas Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya baru masuk. Silakan. Doktor, saya tadi saya bagi tahu je lah, saya ketua panel bagi peperiksaan akhir diploma. Saya baru masuk Doktor. Okey, untuk Doktor saya nak respon tentang Zainika. Ya, silakan. Takkan Zainika nak buat pelaporan sebab hasil pembelajaran dia mungkin dia nak buat pelaporan lah. Tapi dia mesti, kalau dia nak buat macam tu, dia kena untuk kognitif tau. Untuk kognitif dan memeta kepada PLO 1. Baru Zainika boleh menggunakan rubrik begitu. Kalau dia memeta kepada PLO 1 ialah pengetahuan. Jadi bolehlah Zainika buat yang macam tu lah, yang macam Zainika sebut tadi, tentang sejarah-sejarah tu lah. Itu. Tetapi kalau dia memeta kepada lain-lain PLO, itu yang kita kena guna rubrik yang PLO berkenaan. Tapi untuk yang tadi boleh, Zainika boleh buat, tapi mesti memeta kepada PLO 1 dengan untuk menguji kognitif pelajar. C3 lah, C3 dan PLO 1. Itu komen daripada saya. Okay, terima kasih. Okay, baik, komen sangat bagus. Ada lagi nak tambah kawan-kawan? Cikgu Zainika, kalau ada nak ni nak respon? Macam saya tadi, sebab kalau C tadi mungkin macam Cikgu Rosmawati explain tadi, kalau untuk C kita tak ada masalah, tetapi untuk A afektif, sebab afektif ni dia tak sama macam C. Macam C ni kita boleh terus C1 apa dia, C2 apa dia, C3 apa dia, tetapi bila melibatkan afektif dia lebih kepada benda yang sukar untuk kita ukur, tetapi dia dibuat dalam bentuk macam mana saya nak explain lah. Okey, saya potong Zainika. Jadi para JU kena tukar assessment tu. Assessment tu menjadi benda lain lah, janganlah buat pelaporan. Buatlah presentation, apa soal jawab ke. Dia macam tu, jangan kita menjerat pelajar lah. Pada saya rubrik yang dikemukakan oleh pakar tu yang the best, tapi kita belajar dengan doktor ni pun memang hebat, tetapi kalau boleh kita tukar assessment tu, bentuk assessment tu, jangan buat pelaporan lah.
Kalau buat pelaporan nanti dia pergi kepada PLO 1 pula kan, macam gaya-gaya PLO 1. Jadi kita nak menguji sikap pelajar tu, Jadi kita kena cari assessment yang bersesuaian dengan PLO yang dipetakan. Terima kasih. Sama-sama Puan. Terima kasih Puan atas perkongsian yang cukup kita bertuah ya, sebab kita ada panel panel apa Puan? Pembina instrumen Saya ketua panel peperiksaan akhir Diploma Ekon Malaysia. Okey. So maknanya ambillah nombor telefon tu kan, ambillah nombor telefon. So yes, Doktor, Puan Samsiah pun sama doktor. Puan Samsiah pun hari ni tak ada rasanya dalam ni, doktor. Okey. Baik. Ni doktor. Dari segi penentuan assessment tu siapa yang tentukan? Adakah JU ataupun pensyarah sendiri? Sebelum ni doktor, kalau ikutkan semua JU lah. JU yang menentukan assessment tu. Tapi saya beritahu doktor semalam lagi lah. Sebenarnya saya malu juga sebagai JU. Sebab kami sebelum ni kami kekurangan ilmu kan. Jadi masa tu kami terpaksa, jadi kami pun buat macam apa yang ada dekat kita saja masa tu. Tapi bila sekarang kita dah belajar dan berkursus dengan doktor lain kan, banyak, jadi kita malu sebenarnya dengan assessment yang kita tetapkan hari tu. Saya yakin JU lain pun macam tu, berasa macam tu. Kesilapan kita yang lalu memberi kesan yang sangat mendalam kepada adik-adik kita. Jadi sebenarnya assessment boleh tukar, tak ada masalah. Kalau nak tukar assessment tu no problem, boleh tukar. Kalau tak nak buat pelaporan, buat presentation. Itu. Boleh. Maksudnya saya nak tanya dekat Cikgu Rosmawati tadilah, cikgu kan JU kan, maksudnya kami ni macam cikgu-cikgu Pawan yang menerima benda tu. Okey, maksudnya katakan JU dah keluarkan katakan silibus, dan dekat silibus tu dia dah letakkan dekat situ assessment untuk hasil pembelajaran CLO pertama apa. Adakah benda tu kita boleh tukar walaupun diletakkan di silibus? Sebab yang sebelum ni yang di-explain lah adalah silibus tu ibarat kitab kita. Ibarat maksudnya apa yang ada dalam silibus kita tak boleh ubah, dan pembikinan ataupun pembuatan CO adalah berdasarkan daripada silibus. Jadi maksudnya kita diberikan satu fahaman bahawa apa yang diturunkan daripada JU itulah yang kita kena ikut, dan maksudnya kalau JU bagi tu salah ataupun yang memeningkan, sebab itulah maksudnya macam berlaku benda ni sebab kita pun baru nak belajarkan proses tu. Sebenarnya boleh tukar ke cikgu? Boleh. Okey, JU sebenarnya banyak benda dia terpaksa buat daripada JSPB. JSPB tu. JSPB jangan tukar lah. JSPB tu jangan tukar. Kalau contoh macam ujian dengan apa? Ujian dengan quiz kan, untuk menguji kognitif student kan. Yang tu kita dah tetapkan lah. Tapi kalau cikgu nak combine pun jangan sampai mengubah JSPB lah. Jangan sampai dia aras tu jangan berubah lah. Boleh ubah sebenarnya. Bukanlah mati begitu Bukan boleh mati begitu. Apa lagi satu, contoh praktikal, kita ada 2 praktikal, betul? Praktikal dia mesti diberi berapa persen, 60% kan begitu. Tapi kita boleh juga buat satu praktikal tapi kita combine, dia punya peratus tetap begitu. Kita boleh combine praktikal 1, praktikal 2 boleh, tapi tetap 60%. Kalau kita 30%, kalau kita ubat praktikal 1, praktikal 2, 15-15 kan. Dia boleh jadikan satu sebenarnya, tapi peratus jangan tukar, dia begitu. Saya nak bincang benda ni sebenarnya sangat luas, sangat luas dari segi skop bab ataupun kita sebut bab. Dia ada bab apa? Bab ni kita panggil apa contoh ni apa? Dalam silibus kita ada banyak dia punya ni kan. Itu pun berkait sebenarnya. Tetapi macam saya sebut tadi, perkara yang kita rasa macam pelik, kita nak buat pelaporan, kita pelik lah. Sebab mungkin kesilapan JU dulu. Jadi kita boleh berbincang dengan ketua JU, apa kata kalau kita tukar daripada pelaporan ini kepada presentation. Sebab dia tak berubah banyak pun kalau kita tukar kan. Kita tukar daripada pelaporan ke presentation untuk efektif, lebih menampakkan presentation itu lebih menampakkan perangai budak. Kan?
kriteria presentation. Kemudian kebetulan pula dia memeta kepada komunikasi. Dia nak tengok pelajar berkomunikasi. Kalau macam buat pelaporan, kita tak nampak komunikasi pelajar tu sangat. Sikap pelajar tu tak nampak sangat. Jadi kesilapan daripada JU lama. Itu JU kena terima, itu kesilapan kita kan. Kena berterus terang. Sebenarnya saya berterus terang dengan cikgu-cikgu di bawah saya pun saya berterus terang. Betul. Tapi kalau nak sentuh daripada JSPB, daripada rubrik and then pergi kepada pembinaan item dia, lagi membina soalan mesti berkait dengan rubrik tu. Itu sebenarnya panjang juga tu nak sembang tu. Okay, tak apa, terima kasih. Panjang datang. Tak apa Puan, saya sangat menghargai perkongsian daripada Puan Rosmawati. So kawan-kawan yang lain, so nanti dapatkanlah nombor telefon Puan Rosmawati. So ada apa-apa masalah dan bincang. Sebab kita, saya nampak macam Puan Rosmawati pun dia tak lokit dengan ilmu sebenarnya. So maknanya boleh bantu untuk memantapkan kita punya kursus tu, khususnya bahagian pentaksiran dijalankan. Okey? Boleh? Boleh ke Puan? Puan Rosmawati, is it okay? Boleh dapatkan nombor telefon ke? Oh, saya okay. Anytime boleh sembang dengan saya. Okay, baik. Okay. So, saya rasa kumpulan ni kita cukup. Kita pergi kepada kumpulan yang seterusnya. Okay. Okay, terima kasih kepada kumpulan yang ke-10. Okay. Terima kasih Doktor. Kumpulan 1 boleh present? Okay, silakan. Kumpulan 1. Okay, terima kasih. Okay, boleh? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, silakan. Okay, boleh nampak ke? Okay, saya Puan Asmariza binti alias daripada KV Semenanjung, Perak. Okay, just nak share lah rubrik daripada kami lah untuk teknologi elektronik. Subjek kod 1 DEB 1223 Measurement and Instrumentation. Okey, kat sini saya sekali dengan penilaian sekali lah. Kita orang buat sekali dengan penilaian dia. Yang ni penilaian dia Doktor. CLO2, CLO3. Ni penilaian. Okay. Boleh nampak ke? Semua? Boleh kot? Okey, untuk CLO2 persediaan, pelaksanaan dan pemantauan, okey, 48%. Okey, CLO3 maklum balas dia, okey, 54%. Okey, ni rubrik. Okey, rubrik untuk DEB 1223 Measurement Instrumentation Teknologi Elektronik. Okey, untuk persediaan, pelaksanaan dan pemantauan CLO2 bagi kriteria mengenal pasti dan memilih alatan untuk amali. Untuk subjek ni dia refer pada CLO2 dan CLO3 lebih kepada amali. Okey, untuk P1 sorry. Okey, untuk P1 saya buat belah kiri 3 sangat memuaskan, 2 memuaskan, 1 kurang memuaskan dan 0 tidak memuaskan. Okay, untuk mengenal pasti dan memilih alatan untuk amali mengikut senarai, saya gunakan sangat berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam mengenal pasti dan memilih alatan untuk amali mengikut senarai tanpa bantuan pensyarah. Bagi sangat memuaskan lah. Dan yang memuaskan kategori 2 hanya berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Yang ketiga kurang pengetahuan dan kemahiran tinggi, dan yang keempat tiada pengetahuan dalam dan kemahiran dalam mengenal pasti. Untuk subjek untuk rubrik ni kita orang refer kriteria 5 mengenal pasti signal
osiloskop dengan signal apa? Sekejap, sorry, sekejap. Signal dia. Sorry, ada 2 peralatan kat sini. Saya dah lama tak di sekolah ni. Okey. Ada 2 peralatan. Okey, tu untuk kategori 1 lah. Prosedur kategori 2. Okey. Yang kedua, membuat pengujian terhadap probe, penyambung dan penjana fungsi. Yang ni pun kita masih menggunakan perkataan sangat berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam melaksanakan perkara tersebut. Sebab saya refer 1, 2, 3, 4, 5. Membuat ujian, membuat penyambungan, melaras penjana fungsi dan mendapatkan bentuk gelombang pada skrin. So kelima-lima kriteria ni saya refer pada satu apa panggil? Satu penilaian saja. Satu tahap penilaian, satu penilaian. Ini untuk persediaan pelaksanaan dan pemantauan lah, CLO2. Okey, seterusnya untuk penilaian hasil kerja. Kita ada A2. Kriteria pertama, melukis bentuk gelombang di jadual 1 dan jadual 2. Okey, kat sini dia punya penilaian dia sangat berkebolehan dan mengenal pasti dan menyelesaikan perkara tersebut secara kreatif, inovatif, efektif dalam bidang teknologi elektronik tanpa bantuan pensyarah. Maknanya kalau kat sini saya refer pada melukis bentuk gelombang, merekod bacaan pengukuran di jadual dan melengkapkan jadual 1, jadual 2. Okey, kalau nak tengok soalan pun boleh. Okey, yang kedua, berkebolehan mengenal pasti dan menyelesaikan perkara tersebut secara kreatif, inovatif, efektif dalam bidang elektronik, teknologi elektronik dengan sedikit bantuan pensyarah. Yang ketiga, kurang berkebolehan, dan yang keempat, tidak boleh mengenal pasti dan menyelesaikan perkara tersebut secara kreatif, inovatif dan efektif lah. Okey, dan yang last kali, untuk CLO3, sikap keselamatan dan persekitaran. Okey, yang ni orang gabungkan untuk bahagian 3, iaitu kriteria dia mengamalkan keselamatan diri dan mematuhi peraturan bengkel, membuat perbincangan dan kesimpulan hasil amali dan menunjukkan sikap bertanggungjawab, dan menyelesaikan tugasan yang diberi dalam masa yang ditetapkan. Okey, yang ni sangat berkebolehan melaksanakan perkara tersebut secara kreatif. Yang kedua, berkebolehan melaksanakan perkara tersebut secara kreatif, inovatif, efektif. Ketiga, kurang berkebolehan melaksanakan perkara tersebut secara kreatif, inovatif dan efektif. Dan yang keempat, tidak boleh melaksanakan perkara tersebut secara kreatif dan efektif, inovatif dan efektif dalam bidang yang berkaitan lah. Okey, saya rasa untuk ni contoh rubrik yang kami buat lah untuk SEM ni, rubrik baru. Yang ni yang memang kami create untuk subjek ni, dan itulah bukan yang daripada JU lah ni. Memang kami create sendiri. So saya minta pandangan lah untuk doktor sekali dengan Puan Rosmawati sekali kalau boleh komen. Okey, itu saja. Saya open dulu kepada rakan-rakan untuk beri feedback penggunaan rubrik ini. Assalamualaikum As. Ya saya. As, boleh saya tengok soalan tak As? Soalan, kejap Puan Rosmah. Sekejap mana soalan ni. Sekejap lambat sikit lah. Soalan. Soalan sekejap. Saya ada soalan sekejap. Aduhai. Yang ni dia punya ni. Sorry lambat sikit. Sorry. Tengah cari. Ada ni. Oh my god. Saya tutup present dulu Saya stop sekejap.
Okey, ni soalan dia. Boleh nampak? Boleh nampak ke? Belum keluar lagi. Oh, belum keluar ni. Okey, sekejap. Sekejap nak keluar lah pula. Sekejap sorry. Tak dapat lah. Sekejap. Lagi saya try present. Okey, boleh? Nampak? Soalan? Okey, Pak. Okey, Boleh. nampak Okey. Ni soalan dia Puan Rosmah. Untuk DEB 1223, instrument measurement and instrumentation. Okey, dan dia punya kompetensi dia punya CLO 2 and CLO 3. Operate measurement technique using the appropriate instrument P3 CLO 2 and CLO 3 assists the operation of measurement technique in group according to given schematic diagram. Okay, so kita untuk yang ni define of signal generator and oscilloscope lah, introduction of oscilloscope. Okay, soalan dia sekejap saya tunjuk satu-satu Okay. Soalan ni pun kita baru create SEM ni sebab dia punya code and CO dia agak berubah tapi isi dalam dia sama. Okay. Asma, saya ganggu sekejap. Okay, sorry. Saya tak nampak aras soalan. Ada soalan dia dah. Sekejap. Ni dia punya bukan soalan ni baru ni. Sekejap saya tunjuk soalan. Okay, ni soalan dia. Amali cikgu. Soalan Amali. Ya, soalan dia. Soalan ni Arahan kerja lah maksud dia. Ni arahan kerja dia. Daripada atas. Okey, sekejap. Daripada atas. Ni tajuk oscilloscope and function generator. Okey, objektif, peralatan, teori. Boleh para semua? Okey, saya tak nampak soalan itu mengikut aras. Contohnya kalau tadi kita nak CLO2 makna skill kan. Soalan yang mengikut psychomotor. Soalan CLO2 psychomotor. Saya tak nampak ada P1, P2, P3, P4 tu tak ada. Saya tak nampak soalan tu berbentuk P1, P2, P3, P4. Ya, tak ada. Efektif pun saya tak nampak bentuk soalan tu. Ni soalan yang saya tunjuk ni. Saya tunjuk ni. Nampak dia tak ada macam sepatutnya Puan kena letakkan soalan tu hujungnya soalan tu P berapa. Oh, kena letak ujung soalan Okey. Ya. Maknanya macam yang ni contoh, yang ni kan macam yang ni dia punya prosedur pengukuran dia. Sebab kita orang suruh budak ukur menggunakan peralatan, kita ukur frekuensi, tempo and voltage kan. Okay, so untuk yang ni macam prosedur langkah kerja lah kan. Ke dia nak kena buat satu soalan yang macam exam tu Puan? Ya, pada hasil pembelajaran di hujungnya kan biasanya dia bagi P berapa. Contohnya P, kita punya P3 kan. Kita punya diploma P3 biasanya memeta macam tadi memeta pada PLO berapa tu? Yang ni P3 kan? Tadi P3 kan? P3 maksudnya belnya mesti P3 tu yang paling tinggi lah, puncak lah. Jadi mesti ada soalan P1, P2, P3, P4. Nampak soalan tu tau. Kena nampakkan soalan tu. Sekarang saya tak nampak betul-betul soalan tu. Soalan tak ada. Macam ini macam langkah kerja ni. Macam langkah kerja mana tak macam tak boleh buat soalan tu macam contoh saya bacakan yang atas sekali. Betul saya faham. Yang ni macam terus langkah kerja Okay. Ya, cuba scroll yang atas sekali. Yang atas sekali yang ada
Contohlah Dia kan. pun biasalah tengah Okey. tengah PDPR Okey. tengah PDPR. Objektif tak boleh. Bawah lagi, tak ada pun arahan yang Soalan berbentuk soalan, tak ada kan? Berbentuk soalan, betul. Dia terus pergi kepada langkah kerja Ya, saya tak nampak benda tu. Ya. Memang ini sebenarnya dalam pembikinan lagi tau. Kita orang tak sempat nak bincang payah. Betul. Sebenarnya kita dalam belajar lagi kan. Saya betul. pun Tapi yang ni memang kita orang baru klik Cikgu Rosmah sebab itu kan macam yang baru yang dibagi kod baru kan yang di-SEM kan. So tak ada lagi bahan yang dibagi untuk kita orang ni kan macam yang SEM lepas kan ada bahan kan. So yang latest ni kita orang kan dia orang sebenarnya dah bagi untuk teknologi elektronik tau tapi macam tak sempat siap ke macam mana kot. So kita orang memang klik lah apa yang ada, kita klik dulu. Yang baru ni memang tak buat, JU pun tak buat kerja lagi sebenarnya. Okay. So kita klik dulu yang ni. Okay. Jadi sebenarnya sebab nak cepat, sebab nak terus bagi untuk pentaksiran amali untuk K5. Okay, cuma budak cuma kena lakarkan gelombang macam ni lah. Lakar gelombang sepatutnya dia kena buat amali lah. Ikut prosedur tu lah. Betul lah Rosmah, soalan tak ada betul. Saya kan? setuju. Okay. Tak apa dah saya buat teguran tu tak apa kan. Tak apa. Saya memang nak suruh tegur pun sebenarnya. Cuma yang ni kita untuk soalan tu soalan tu kalau boleh nampak dia aras tau. Aras P1, P2, P3, P4. Kita tak payahlah buat sampai P5 Kalau kita buat sampai P3 saja dia macam menegak, dia tak berbentuk bell. Jadi dia tak cantik. Katanya dia berbentuk bell. Jadi P1, P2, P3, P4 kena kemukakan lah berbentuk soalan. Kemudian efektif pun begitu. A1, A2, A3. Nampak soalan tu? Okey, betul. Itu untuk yang soalan tu betul-betul. Sebab saya sebenarnya tak sempat nak klik. Sebenarnya saya ada satu untuk test tau untuk student untuk pentaksiran tapi saya combine K macam K4, K5 saya combine and then saya buat satu soalan macam bentuk dia punya formula dia macam soalan exam. Yang tu memang ada soalan lah kan. Macam yang ni macam lebih kepada pentaksiran amali sahaja. Tapi betul lah kena ada soalan sepatutnya. Macam yang ni pula. Doktor, sebenarnya para JU pun masih tergagap jugalah. Doktor sebenarnya kami pun masih belajar juga, masih mengkritik diri sendiri juga sebenarnya. Tak apa nak betul kita ni kan. Jadi tak apa kita berkongsi supaya kita punya soalan lebih baik, lebih cantik. Ya tak apa, tak ada masalah pun. Sorry doktor, saya sebenarnya memang nak suruh korang semua tengok benda ni. Boleh, silakan. Sebab dia kebetulan dia ada kan. That's why saya nak. Lepas tu macam yang dekat bawah ni kita ada buat soalan tak Yang ni semua macam sebab ni macam PDPR kan, so kita kena saya banyak bagi paperwork macam ni sebab kena tulis banyak lah untuk bagi markah. Sebab kalau nak buat amali tu tak boleh kan. So saya buat macam ni lah. Okay, untuk yang kita orang dah soalan dah sedap. Yang semua jadual, sorry. Macam ni lah, yang ni jelas soalan perbincangan yang kita orang masukkan. Tapi tu lah tak letak berapa, C berapa kat bawah tu. Yang ni pun macam terlalu open sangat. Betul Puan Rosmah, terlalu open kan? Buat kesimpulan mengenai amali. Sorry sebenarnya berlaku perdebatan di antara Simpson dengan Dave tau. Tapi tak apa, nanti kemudian kalau ada free time nanti saya explain lah. Kalau sekarang kita guna teori Simpson, kita tak guna teori Dave. So teori Dave dia tak setuju tau. Macam sebenarnya Simpson kata sebelum kita buat kerja amali, student kena sediakan peralatan. Kita kena sedia peralatan dan kalau dan boleh tanya kat student nama peralatan. Itu adalah kerja tak buat lagi tapi Simpson kata kena tanya dalam kepala pelajar ada tak jenis-jenis alat itu kan. Ada dua benda yang dia tak setuju dengan Simpson. Jadi Simpson kata dalam amali ada teori. Dia kata tak ada. Jadi dia ada berlaku perdebatan dekat situ. Sebenarnya dalam teori Simpson, dalam amali ada teori. Dalam amali ada teori. Amali ada teori. Okey. Ya, nanti boleh saya bagi dia punya tu. Jadi bolehlah kita
boleh kita buat pertanyaan teori kepada pelajar sewaktu amal dijalankan. Boleh nak tanya alat nama apa contohnya kan, alat nama apa, student tengok dia jawab, dia boleh jawab tak jawab. Maknanya boleh menjalankan soalan teori itu di dalam amali. Maknanya boleh masukkan dalam set soalan lah. Boleh sebab teori Simpson kata boleh. Kalau Dave tak boleh. Dave dia tak mau, dia tak suka. Saya rasa soalan saya ni lebih kepada lab sheet kot kan? Tapi saya tak tengok kesemuanya secara detail, saya tengok macam tu je. Untuk test rasa kemudian saya tengok apa ni as nanti as kemudian saya tengok as. Okay, nanti saya kontak ruang pada doktor. Ini kita punya penceramah doktor, so kita bagi ruang kat doktor. Okay. Cuma doktor saya nak tanya pasal rubrik lah sebab saya rasa saya punya term keyword dia pun macam ini saya buat dengan Cikgu Mahnun tau, Mahnun Haraza, saya buat diorang. Diorang pun tak sempat nak bincang betul-betul. Boleh ke saya combine kriteria macam ni and buat satu macam ni lah penilaiannya. Itu yang saya nak tanya doktor lah. Okey, terima kasih. Saya sangat teruja mendengar perbincangan antara Puan Asmariza dengan Puan Rosmawati ya. So why not satu masa nanti panggillah Puan Rosmawati ni bagi talk kepada KB masing-masing ataupun buat online sekarang ni kan. Sangat perlu. Jadi dapat mengclearkan berkenaan dengan apa yang menjadi bermain di fikiran masing-masing lah. Jadi mungkin sekarang ni boleh online, just panggil and then bagi talk macam tu. So sangat bagus lah. Okay, berkaitan dengan rubrik ini, bila kita tengok kriteria dia, adakah kriteria dia sama ataupun antara kriteria yang 4.2.1, 4.2.2 tu adakah sama? Dia punya proses dia. Boleh tak besarkan sikit nak tengok. Okay. Contoh ya. Boleh. Okay. Kriteria katalah 4.1.1 dulu ya. Kita tengok dulu. Mengenal pasti dan memilih alatan untuk amali mengikut senarai. So sangat berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam mengenal pasti dan memilih alatan untuk amali mengikut senarai tanpa bantuan pensyarah. Okay. And then dia yang kosong, tiada pengetahuan dan kemahiran dalam mengenal pasti dan memilih alatan untuk amali mengikut senarai walaupun dengan bantuan pensyarah. So seperti yang dikemukakan oleh rakan-rakan sebelum ini, dari segi pengetahuan dan kemahiran itu, apa yang dimasukkan dengan pengetahuan dan kemahiran itu? Tiada pengetahuan dan kemahiran dalam mengenal pasti dan memilih alatan. Mungkinkah boleh sebab dia kata mengenal pasti dan memilih alatan untuk amali. So maknanya memilih alatan yang sesuai dengan amali yang dijalankan. Macam tu kan? Oh masuk tambah lagi kat sini. Dari segi pengetahuan dan kemahiran tu macam mana puan tengok? Macam umum sangat. Saya nampak pun macam tu. Dia buat tak nampak. Memilih alatan kan, mengenal pasti dan memilih, maknanya detect dan juga tahu bahawa amalan itu ialah amalan alatan itu adalah alatan yang sesuai dengan amal itu. So maknanya kemahiran yang dia perlu ada ialah dari segi kemahiran mengenal pasti betul tak alatan itu. So maknanya mungkinlah memilih dengan tepat alatan yang diperlukan untuk melaksanakan amali. Macam tu. Kan? So mungkin boleh tengok yang itulah. Adakah kau nak bagi pandangan untuk yang ni 4.1.1? Doktor, minta maaf doktor. Silakan. Boleh tak kalau kita kata sangat berpengetahuan dan berkemahiran ni, kita macam seolah-olah kita bagi arahan pada pelajar, kita edarkan kertas tugasan amali ni dan kita bagi arahan pada pelajar, awak boleh mula sekarang. Dan sebelum dia mula buat kerja amali tu, kita just minta dia pergi ambil barang tu. Dan kita minta pelajar letakkan semua komponen barang di atas meja. Dan kita boleh semak sebenarnya, kita boleh tengok lah. Kalau cikgu tu dia memang dah biasa mengajar, dia boleh tengok dah. Bila kita kata suruh pergi ambil barang je, kita tahu dah. Pelajar ni boleh ambil ke tak boleh ambil. Pada saya lah. Kalau kita nak membezakan pelajar tu yang berpengetahuan dengan yang berkemahiran tinggi. Contoh multimeter lah. Kita kata, okey pergi ambil multimeter. Pelajar yang ada ilmu, dia boleh ambil itu multimeter dalam longgokkan meter yang banyak kan.
Dan seorang lagi belajar ni bila kita kata pergi ambil multimeter, dia akan tengok kawan-kawan dia. Pada saya itu ialah pelajar yang tak ada pengetahuan lah. Dan pelajar yang berkemahiran tu pula, kita kategorikan pada dia macam ni. Kita kata ambil multimeter, dia pergi ambil, itu dia ada pengetahuan. Kemudian yang kedua tu kita kata set pada ohm. Dia pun tu set pada julat ohm. Itu pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran lah. Pada pelajar yang tak ada kemahiran dan tak ada pengetahuan tu, first dia tak ada pengetahuan lah, dia tak kenal pun meter. Dan yang kedua itu, kita kata okay, set pada ohm, dia langsung tak boleh set. So pada saya, dua-dua situasi itu boleh menggambarkan, membezakan pelajar yang berpengetahuan satu dan yang berkemahiran lah. Itu pada pandangan saya. Boleh pakai betul. Okey, doktor saya bagi pandangan sikit tentang tu. Dalam P2 set, dalam kognitif aras P2. P2 ni pelajar boleh menunjukkan peralatan pada kita. Peralatan yang betul. Makna pelajar bila boleh menunjukkan peralatan yang betul pada kita, makna dia sudah capai aras P2. Itu. Biasanya kalau amali cikgu yang susun peralatan itu sebenarnya salah. Sebenarnya kita boleh letak peralatan tu di satu sudut dalam bengkel kita. Student itu sendiri yang memilih peralatan yang dia nak. Jadi kalau dia mampu mempamerkan, menunjukkan di atas meja peralatan-peralatan yang sepatutnya lah, yang sesuai digunakan, makna pelajar itu telah mencapai aras P2 iaitu set. Apabila pelajar boleh memberi maklum balas terhadap kemahiran. Itu respon saya. Ya, Puan Rosmah. Itu yang saya maksudkan. Dan kita pun memang takkan set upkan barang untuk belajar. Kita bagi dia senarai lembaran kerja ni dan kita minta dia set up sendiri. Daripada situlah sebenarnya kita boleh kenal pasti pelajar. Memang kita memang takkan set upkan barang pun. So, kita minta dia sendiri cari, dari situlah kita menilai dia. Ini ialah berdasarkan pada kertas nilai ni lah. Dia dah capai P2 Cik Aris. Dia dah mencapai aras P2. So dalam sorry. Ya. Kat situ P2 lah kan, bukan P1 lah kan? Itu adalah P2, bukan P1. Kan? Okey, P2. Okey, terima kasih Cik Rosmah. Nanti saya betulkan. P2 kan? Itu kena adjust yang P1 tu jadikan dia P2. Tapi kadang-kadang doktor, yang perkara macam ni, kita pun sebenarnya tak boleh ubah sesuka hati kita. Nanti bila sampai masa panel-panel yang luar datang, MQA datang, MBOT datang, dia akan buat comparison pula. KB Seri Manjung dengan KB Seri Iskandar, dia kata kenapa tak sama. Benda ni pernah berlaku kan, kenapa amali you tak sama dengan amali orang lain. And then bila kita buat, kita rasa kita punya betul, nanti orang lain tak buat macam yang kita punya, bila final exam, soalan keluar pada orang lain tu. Pelajar kita tak buat pun. Jadi kita tersanggut tentang itu. Dulu pernah berlaku waktu mula-mula dulu KB, dia kata penggunaan PPE. Ada cikgu yang mentafsirkan itu sebagai penggunaan peralatan elektrik. Macam mana nak guna hammer, macam mana nak guna plier, macam mana nak guna handrail, bench drill dan sebagainya. Tapi ada sekumpulan lagi faham itu ialah PPE lah. Goggle, helmet, kasut, earplug segala bagian tu lah. Jadi dia ada konflik kat situ lah. Maksudnya kita, kalau kita rasa kita nak ubah lah, kita nak adjust sikit kan. Tapi nanti bila orang tu datang, ada tak punca kuasa dia kata. Macam mana you ubah? Siapa yang beri kebenaran? Sudahnya, kita follow aja the majority. Doktor, terima kasih. Itu satu isu yang sangat rumit lah nak diatasi sebab mungkin di peringkat kita bila kita lihat ini macam ada kekurangan rubrik ini. So bila nak dibetulkan itu akan menjadi satu isu pula bila pihak berautoriti seperti MBOT datang tanya dan sebagainya. So seperti yang dijelaskan oleh Puan Rosmawati tadi, tak ada masalah jika nak ubah kan. Betul tak Puan Rosmawati? Boleh ubah, jangan mengubah dia punya SLT. Kena ubah tu kena tengok SLT yang telah dikira kepada kita. Tapi kalau tak ubah assessment tak ada masalah. Jangan tengoklah nanti SLT dia macam mana boleh tengok balik. Habis sorry nak tanya Puan Rosmah. Puan Rosmah. Okey sorry. Ada macam ni kan, ini kan saya buat sendiri kan. So nanti adakah ada satu masa tu JU akan bagi untuk selaraskan benda ni? Macam ni itulah sebenarnya JU ni pengorbanan JU tau. JU ni bukan dibayar, dia tak ada dibayar apa-apa, sebenarnya dia membantu BPL TV. Sebenarnya dia membantu kolej tau. Sepatutnya kolej masing-masing kena buat sendiri.
Tetapi disebabkan kita tak nak menyusahkan cikgu-cikgu, jadi JU ni berkorban untuk nak buat benda ni untuk semua guru-guru satu Malaysia. Tapi sepatutnya kolej masing-masing yang buat, bukan JU yang buat. Saya rasa betul. Macam kita orang memang kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Tapi cuma kadang mungkin dia kan silap kan. Okey mengenal pasti dan memilih alatan ni tak kena ayat dia. Sebenarnya untuk P2 set, dia lebih kepada menunjukkan. Menunjukkan ke, mempamerkan ke, boleh. So kena tengok dia punya permulaan ayat dia. So mempamerkan alatan. Kalau mengenal pasti ni baru P1, betul lah P1 tapi P1. Untuk menunjukkan peralatan ni bukan P1. P1 hanya student hanya boleh menyebut saja. Boleh menyebut itu baru P1. Tapi kalau persepsi P1, pelajar boleh menerangkan, membezakan, itu boleh. Tapi yang ni kena tukar, bukan mengenal pasti nah. Kena boleh mempamerkan ataupun menunjukkan. Mempamerkan alatan, mengikut senarai. Mempamerkan alatan ke, menunjukkan ke boleh. P2 Puan? P2 Cikgu Rosmah? P2, ya P2, aras P2. Terima kasih. Okey, yang saya ubah. Sebabnya PDF kita nak ubah. Okay, terima kasih Puan Rosmah. Tak apa ke Tete. Ubah kemudian tak apa kita cuma sebab memang nak suruh tengok sebab saya pun pening buat macam yelah seorang-seorang macam share dua orang buat kan pun guna online situ. Betul Dr. Zahari, sebenarnya kami lambat doktor untuk kami memahami perkara-perkara macam ni sebab kami dulu bukan mengajar diploma, kami mengajar SPM kan. Jadi untuk kami beralih kepada sistem MBOT, MQA ni agak tergagap-gagap jugalah kami ni. Doktor Nah? Tak apa. Itu proses sebenarnya. Dalam pada nak adapt tu dia pastinya ada kekurangan sana sini, tapi dia akan berlaku improvement lah dari masa ke semasa. Jangan kita kekal kepada yang sama sahaja. Okey. Kalau untuk yang ni 4.2.1 kata tadi digabungkan kan? Saya combine kan. Jika prosesnya sama, maknanya contoh yang pertama proses dia mengenal pasti, yang kedua dilaksanakan. So maknanya kalau prosesnya adalah umum sama, so kita boleh gabungkan lah. Tetapi kalau prosesnya berbeza, prosesnya maknanya dia punya proses untuk melakukan kriteria ini berbeza, so baik sekali kalau diasingkan lah dari segi dari segi dia punya deskriptor ni. Adakah sama prosesnya? Ini kalau ikut proses tu macam satu buat ujian terhadap probe, terus nak tahu macam mana dia punya skill tu macam lain lah, akan berbeza, tapi dia punya proses tu macam saya pun tak pandai nak komen lah. So kita tengok lagi contoh kan, membuat pengujian terhadap probe, penyambungan dan penjanaan fungsi. Okey, adakah dia punya proses untuk melakukan aktiviti tersebut sama dengan antara satu dengan yang lain ni? Itu memang satu proses lah, sebab dia macam contoh oscilloscope kan, dia uji probe, lepas tu dia buat calibration dalam satu task tau, satu step pengujian namanya tu. Contoh. So boleh ditengok lagi lah nanti. Okey. So nak teruskan ke macam mana urus dia? Kita break dulu doktor. Okay. Break dulu ya. Saya kena sambung lagi ke ataupun okey ya, untuk petang ini bila hebatnya perbincangan kan tak sedar kan masa berlalu pantas je, tahu je nak dekat pukul 1 kan. Okey, untuk petang ni kalau boleh kita bagi peluang kepada 2 lagi grup untuk petang ni. Satu grup Cikgu Dave dah booking, satu lagi saya rasalah saya cadangkan apa kata kita dengar daripada KV Typing. Boleh tak Kak Ros? Saya sangat bersetuju. Boleh tak Kak Ros? InsyaAllah. Boleh Kak Ros sharekan cara pembinaan rubrik daripada pihak KV Typing. Boleh Kak Ros InsyaAllah saya cubalah ya. Kalau Kak Rosmah boleh tunjukkan contoh yang tepat lah, lagi bagus lah saya rasa. Okey, boleh ya Doktor? Dr. Zahari boleh ya? Begitu kita je penceramah dulu. Tak apa, tak ada masalah. Saya penceramah je. Urus dia yang ada kuasa. Okey ya. So kita break dulu 12.42. Kita akan mula balik jam 2.45 masih gunakan link yang sama
Alright, okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa kepada para peserta sila isi link kehadiran untuk slot pagi ni. Okay? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.